Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan juga hari ini adalah Hari Papa Internasional. Saya mengucapkan selamat Hari Papa untuk seluruh papa-papa di dunia dan khususnya untuk papa-papa di GKBJ Cengkareng. Biarlah papa-papa di GKBJ Cengkareng boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur kembali saat ini kita boleh mengadakan ibadah dan kita bersyukur Tuhan terus memimpin kita, memberikan kita kesehatan. Dan saat ini biarlah kita mau fokus hati kita, pikiran kita, jiwa kita, semua berfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, biarlah Tuhan melayakkan kita. Mari kita saat teduh sejenak. Tuhan terima kasih, Tuhan yang begitu baik kepada kami, Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala musim hidup kami, Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan yang selalu melindungi kami dalam segala hal yang kami alami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Biarlah hari ini pikiran kami, jiwa kami, hati kami, semua terfokus untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Layakkan kami, orang-orang yang berdosa ini, boleh untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami juga boleh menjadi seorang pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini kami buka hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Dalam kehidupan ini kita tahu tidak selalu berjalan dengan baik. Hari demi hari yang kita jalani ada suka, ada duka, ada masalah, pergumulan dan yang lainnya. Tapi yang kita tahu, yang kita harus ingat, kita adalah orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan yang begitu sempurna oleh Allah kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bila saat ini kita mau menyembah Dia, kita mau menyenangkan Dia, kita mau memuji Dia, kita angkat sebuah pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Biar musik tetap memainkan lagu ini. Dialah Allah yang layak kita sembah. Dialah Allah yang layak kita puja. Dialah Allah yang layak terima segala pujian dalam hidup kita. Saat ini saya kasih kesempatan kita semua untuk bersyukur untuk semua kebaikan di dalam hidup kita. Mari kita bersyukur Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kasih ya Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang Bapa yang baik, kami ucap syukur. Semua syukur terima. Untuk banyak berkat di dalam hidup kami, Kau berikan terus, tidak pernah berhenti. Kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami. Engkau sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku kami mau menyembah-Mu. Biarlah ini boleh menjadi doa kita dan boleh menjadi janji kita setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang sanggup. Sanggup melakukan segala perkara, segala perbuatannya begitu ajaib dalam hidup kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah muncul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
tak pernah dilihat mata, Yes. dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Betapa hebat, betapa kuat, betapa dahsyatnya Allah kita. Dia sanggup, dia berjaya atas semua yang ada di bumi ini. Berkuasa di bumi, di surga, Yes. bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya kuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Siapa dia? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya, Dia adalah Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat. Dia adalah Tuhan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Guru Injil Stefanus dan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. 各位弟兄姐妹们早安。 Bersyukur pada hari ini kita bersama-sama bisa lagi bertemu melalui akan ibadah online. 我们很感恩今天还能够一起在这里聚 Dan 会。 saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们还没有接受神话语之前，我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar Engkau berikan bagi kami. 主，我们感谢你这个莫大的恩典在我们当中。 Meskipun dalam situasi yang tidak kondusif ini ya Tuhan, tapi Engkau masih memberikan kami hati boleh datang untuk beribadah dan mendengarkan akan firman Tuhan. 虽然在这个不好的环境里面，但是你仍然给我们有机会来到你面前听你的话。 Saat ini kami ingin bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu. 这时候我们要听一段你的话。 Kami mohon kiranya Engkau pimpin, Engkau berkati akan kedua hamba-Mu yang sangat sederhana ini. 我们将两位很多的小子交在你手中。 Kiranya Engkau kuduskan, Engkau layakkan akan bibir mulutnya ya Tuhan, agar boleh menjadi kepanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman 让 Tuhan. 你使我们能够有圣洁的嘴，把你的话翻译的清楚。 Kami berdoa ya Tuhan, biarlah roh-Mu yang senantiasa menguasai akan bibir mulut kami ya Tuhan. 我们求主圣灵来带领我们的嘴巴， Berikan kami hikmat dan kuasa-Mu untuk kami dapat menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. 赐给我们有智慧来聆听主你自己的话语。 Dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya, biar Roh Kudus juga terus menolong mereka untuk memberikan akan pengertian sehingga mereka dapat memahami dan melakukan akan setiap perintah-Mu. 每一个在座的弟兄姐妹，求主的圣灵引导，使他们能够把你的话行出来。 Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. 我们将这短短的时间交托在你手中，愿主你自己引导我们。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang 奉 hidup, 主耶稣的名祷告， kami berdoa. 阿 Amin. Saudara, selamat Hari Papa Internasional bagi kita semua. 我们在这个国际的父亲节里面， Kita sangat bersyukur karena setiap papa-papa, saudara-saudara yang sudah menjadi papa, 每一个成为父亲的弟兄姐妹，弟兄们， kita terus diberkati sehingga kita dapat menjadi papa yang baik. 我们一直被神来祝福，成为一个好的父亲。 Saudara, mari kita bersama-sama membuka sebagian firman Tuhan kita yang terdapat di Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 24. 我们现在来打开圣经《路加福音》第15章，我们要从第11节念到第24节。 Kami akan membacanya dalam bahasa Mandarin saja. 我们单单用华语来读。 Dan bagi kita yang berbahasa Indonesia, kami persilakan saudara-saudari menyimaknya dan membacanya di dalam hati. 听英文的，你们可以自己打开你们的圣经，跟着来读。 Kami persilakan Pak Simon yang membacakan akan 路加 firman Tuhan. 路加福音第15章第11节，耶稣又说，一个人有2个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他父亲就把产业分给他。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在哪里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来，于是去投靠那地方一个人。那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的多加充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当做一个雇工吧。”于是起来往他父亲那里去，相离还远，
他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子。”父亲吩咐仆人说：“把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了。我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。”他们就快乐起来。 Saudara, hari ini tema kita adalah ayah seperti apakah engkau? 今天的主题是我们是怎么成为怎么样的一个父亲。 Dalam 1 bulan ini kita terus disuguhkan akan firman Tuhan tentang ayah. 所以这个月我们都在谈这个关于父亲。 Saudara, menjadi seorang ayah bukanlah hal yang mudah, saudara. 我们只要成为一个父亲，不是很简单、很容易的 Apalagi 事。 jika kita harus menghadapi anak yang tidak bermoral, 我们知道还会面对那些很顽皮的孩子 menghadapi anak yang keras kepala tidak mau dididik, 他非常的硬着心肠，不要被教育 dan selalu hidupnya berfoya-foya 他们的生活很奢华， dan bahkan mempunyai sifat yang memberontak. 有时候他有反抗的个性， Dan dia tidak mau berelasi dengan orang tuanya, terutama ayahnya. 所以他不要跟他家人有沟通，特别是跟他的父亲。 Saudara, anak seperti ini akan membuat kita yang menjadi ayah akan menjadi frustasi, saudara. 所以我们知道这样的父亲会常常使他感觉到非常闹情绪。 Saudara, pertanyaan ketika kita memiliki anak seperti itu, 如果我们拥有这样的一个孩子， apa yang harus kita lakukan? 那我们当怎么样行呢？ Saudara, kita dapat melihat kebanyakan ayah 我们知道很多时候很多做父亲的， dan seringkali ketika menghadapi anak seperti ini, 当他们面对这样顽皮的孩 maka 子， dia akan memaki anak itu, mengeluarkan akan kata-kata yang buruk terhadap anak itu. 他不会向这个孩子发出那些粗的话。 Dan bahkan tidak sedikit orang tua yang mengutuki anak tersebut. 但是有不少的做父亲的在咒诅他的孩子。 Dan tidak sedikit juga, saudara, banyak ayah yang mengusir anak yang kurang ajar itu. 我们知道有很多做父亲的把这样的孩子赶出家门， Bukankah demikian, saudara? 岂不是这样吗？ Banyak ayah-ayah seperti ini. 我们知道很多做父亲的都是这样。 Dan pertanyaannya, 那么问题呢？ ayah seperti apakah Anda? 那你成为怎么样的一个父亲？ Saudara, menjadi ayah memang tidak mudah, 我们 saudara. 知道成为父亲是不容易的。 Tapi saudara harus ingat, 那我们必须要记得， Tuhan ingin kita belajar memiliki hati seperti Bapa. 所以神要我们学习像他有一个父的心 Memiliki 肠。 hati seperti Bapa surgawi 我们 kita. 知道有天父的心肠， Yang penuh dengan belas kasihan, yang mau menerima, 那么充满怜悯，要来接受。 yang mau mengampuni dan memulihkan relasi orang-orang berdosa. 我们 Saudara. 要来饶恕他，也要跟他恢复这个沟通。 Saudara, melalui perumpamaan anak yang hilang ini yang barusan kita baca, perikop yang kita baca tadi, 我 saudara. 们刚读了这个浪子回头的这个信息， Soalnya di perumpamaan ini digambarkan bahwa anak bungsu yang sangat kurang ajar sekali. 我们知道这个小儿子是非常很执着的 Ini anak durhaka, saudara. 是非常顽梗的， Anak yang benar-benar tidak memiliki moralitas yang baik. 就完全没有那个道德的， Yang memiliki sikap yang suka berfoya-foya dan bahkan suka berjinah dengan pelacur, saudara. 所以他的生活是奢华怨乐的。 Saudara, apa yang menyebabkan anak ini berkelakuan seperti itu? 什么使这个孩子变成怎样呢？ Saudara, sebab setiap hal yang terjadi pasti ada 我们 penyebabnya. 知道每一件事情的发生必有它的原因。 Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saudara, saya ingat akan peristiwa Adam dan Hawa. 当我在预备这个讲章的时候，我记得亚当跟夏娃， Saudara, ketika itu Tuhan melarang mereka untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat di dalam taman itu. 当神告诉他们不可以吃那个善恶的果子， Tapi memberikan akan
semua dari pohon yang ada di taman itu buahnya boleh kamu makan. 那在田中的一切果子你都可以吃，除了这个善 Cuma 恶的果子， satu yang tidak boleh. 只有这一颗不可以。 Nah, saudara, pertanyaannya, saudara, 那么问题是， mengapa Adam dan Hawa bisa memberontak dari perintah Tuhan? 为什么亚当跟夏娃他会反抗神的命令？ Saudara, ternyata matanya melihat 因为他的眼睛看了， dan menginginkan akan buah terlarang itu. 所以使那个不可吃的果子使他有那个 Dan 肆意。 ditambah lagi akan iblis yang meracuni dan memberikan semangat kepada Adam dan Hawa untuk memberontak. 那么这个魔鬼就还引诱他使亚当夏娃能够反抗， Ya, dengan memberikan janji nanti engkau akan seperti Allah. 因为你吃了之后你会像上帝一 Nanti 样， matamu akan terbuka. 因为你的眼睛会亮。 Saudara, pada akhirnya Adam dan Hawa melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. 所以亚当跟夏娃就违背了神给他的命 Akhirnya 令， firman Tuhan katakan dia diusir dan terhilang. 所以神的话告诉我们，他们被赶出那个伊甸园， Mati, terputus hubungan relasi dengan Allah. 所以他跟神的关系就这样断绝了。 Saudara, begitupun halnya anak bungsu ini, saudara. 所以我们知道这个小儿子也是一样。 Saya melihat mungkin anak ini tergoda akan matanya ini, saudara. 我们知道，可能这个小儿子他是因为眼睛受到引 Matanya 诱， tergoda untuk berbuat dosa. 所以眼睛受到引诱要来 Ya, 犯罪。 mungkin dia melihat teman-temannya yang suka berbuat dosa. 可能他看到他的朋友喜欢犯罪， Sehingga perbuatan dosa yang teman-temannya lakukan jadi menarik hatinya untuk melakukan. 所以他朋友的犯罪能够吸引他也跌入在罪恶里面。 Sedangkan hal ini dilarang oleh bapaknya dengan keras. 所以我们知道这样的行为，他父亲是非常不喜欢的。 Karena ini adalah perbuatan amoral, saudara, yang tidak pantas, yang akan berakibat fatal. 因为 Karena 这 ini 样， perbuatan 因为这 dosa, 样的 saudara. 行为是不道德的，也是很完全没有意义的。 Dalam hal inilah saya yakin bahwa anak ini sudah diracuni pikirannya oleh iblis. 所以我们知道这个小儿子一定被魔鬼用那个引诱的方 Hal yang 法， sama memberikan sebuah semangat untuk memberontak dan memberikan janji kebebasan, kenikmatan akan dunia 所 ini. 以我们知道魔鬼一定会给他应许你能够在这个世界得到自由。 Sehingga dia berhadapan dengan bapaknya 所以当他跟父亲面对的时候， dan dia meminta akan hak warisan dari 所以 bapaknya. 他就跟他的父亲要他的财 Dan 产 anak 遗 bungsu 产。 ini berkata, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." 所以他跟他的父亲讨你将我的遗产分给我们。 Saudara, pertanyaannya, apakah anak ini memiliki hak akan harta ayahnya selagi ayahnya masih hidup? 所以这个小儿子其实他是不是有这个权柄？当他父亲还活着的时候，可以要他的遗产？ Tidak, saudara. 其实不可以。 Selagi ayahnya masih hidup, hak itu ada di tangan ayahnya. 所以当父亲还活着的时候，一切的遗产权还是在父亲的手中。 Tetapi anaknya berkata, "Berikanlah hakku." 但这个小儿子他讲你将这个财产分给我， Ini kata ini bernuansa untuk memaksakan kehendak. 就好像他一直在逼着他父亲把遗产给他。 Saudara, ketika anaknya memaksakan hak warisan berarti dia ingin bapaknya cepat mati, saudara. 所以他要父亲的遗产，意思是要父亲他早早的。 Berarti dia ingin cepat-cepat pergi dari hadapan ayahnya yang menyebalkan bagi dia. 所以他也认为他能够早日的离开了父亲。 Saudara, ini anak durhaka, 所以 saudara. 我们知道这也是个很顽梗 Hatinya 的， sangat jahat sekali. 所以他的心非常的邪恶， Egois dan tidak memikirkan akan perasaan akan bapaknya. 所以他的心已经失心，也不没有去体会父亲的感觉。 Saya yakin ayahnya akan membagikan harta kepadanya jika anak ini sudah siap. 所以我深信他的父亲以后，他如果还能够把这个遗产分给他，当他们准备好的时 Tidak 候， ada satu ayah pun yang ingin senantiasa menjadikan anaknya itu tidak dapat berbuat apa-apa. 所以他没有一个做父亲的不把这个遗产分给他们的 Saya 孩 rasa 子。 semua ayah ingin anaknya mandiri jika
sudah tiba saatnya, 所 saudara. 以我们知道，做儿子的，如果他能够自力更生，当他时间到的时候，父亲一定会 Tapi 分 anak 给 ini 他 sudah 们。 diracuni dengan ingin cepat-cepat berbuat dosa. 但是这个小儿子，他的思想已经被魔鬼所诱惑了， Sehingga dia memaksa bapaknya untuk membagikan akan warisan 所以 bapak. 所以他强迫他的父亲把遗产分给他。 Dan pada akhirnya bapaknya memberikan warisan baginya. 所以 Saudara. 最后呢，他的父亲还是把遗产分给了他。 Saudara, ada kalanya 但是有时候， ketika didikan Tuhan tidak mau didengar 当我们知道上帝的教育我们不 dan 听的话， terus-menerus memberontak dan melakukan dosa, saudara, 我们一直在反抗，也跌入在罪的里面。 maka Tuhan akan membiarkan anak itu. 所以我们知道，神会任凭我们， Hati-hati, saudara. 这是要小心的。 Jangan sampai kita dibiarkan oleh Tuhan. 如果我们不要被神任凭我们做什 Itu 么， akan berakibat fatal sekali. 所以这样的后果是不堪设想的。 Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， gambaran anak bungsu ini adalah gambaran kita orang-orang berdosa. 所以我们知道这个小儿子就好像我们人的犯罪一样， Yang tidak mau diatur oleh Tuhan dan selalu ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. 所以我们不要被神来控制，我们只要逃避神。 Saudara, sebenarnya kita tidak dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan, 其 saudara. 实我们不能够逃避神的那个面， Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. 所以我们当向神感恩。 Ternyata Tuhan begitu mengasihi anak-anaknya yang seharusnya tidak pantas dikasihi. 我们知道神有时候那些不可爱的孩子，神还是爱他们。 Saudara, dengan adanya bencana kelaparan, 我们知道还有这个遭饥荒， sehingga membuat anak ini bangkrut 所以使这个孩子能够破产 dan menjadi miskin, telanjang dan melarat, 以致他非常的贫穷， dan bahkan dia diperbudak oleh majikan di negeri yang jauh itu, 所以 katakan. 他被那个这个他的另外的主人， Yaitu untuk menjaga babi, menjadi budak majikan itu untuk menjaga 所以 babi. 他这 Saudara. 个主人要他去那个田里放猪。 Saudara, ini ulahnya yang menjadikan dia yang sangat terhina. 所以这个是使他非常受到侮辱的， Lebih hina dari binatang paling hina, yaitu babi waktu itu. 所以比猪还不如。 Saudara, binatang babi ketika itu di hadapan orang-orang Yahudi adalah binatang yang sangat najis, saudara. 我们知道这个猪在犹太人面前他们是非常污秽的， Dan dikatakan bahkan mau makan makanan babi pun tidak dikasih. 所以他们要吃这个猪肉，他们都不给。 Saudara, kasihan sekali. 所以我们知道非常的可怜。 Sangat ironis sekali akan kehidupan anak ini yang melarikan diri dari bapaknya. 所以我们看到这个小儿子从父亲逃出来的时候，他的情况是非常糟糕的。 Saudara, ini adalah bentuk sebuah konsekuensi yang harus dia terima, saudara. 所以这个本来是一个后果，他必须要承受的。 Hal ini mengingatkan saya akan perkataan Tuhan di kitab Wahyu. 所以我能够记起在启示录里面有一句话给我 Di 知道。 sana Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan di sana, 所以在启示录第3章第19节那边说， barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, dikatakan. 启示录第3章第19节。 凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。 Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 所以你要发热心，也要悔改。 Saudara, kalau enggak bisa ditegur dengan baik-baik, 如果我们不能够被责备的话， ketika firman Tuhan diberitakan dan kita tidak bertobat-tobat, saudara, 当这个神的话临到我们，但我们还不悔改的话， dan maka pada akhirnya kita akan dihajar, saudara. 所以最后我们要被管教。 Saudara, bersyukur jika Tuhan masih mau menghajar kita. 我们还感恩，如果神还要管教的话， Saudara, kalau jika tidak, saudara, 如果没有的话， maka kita akan binasa, 那 saudara. 我们将灭亡。 Nah, oleh itu hajaran inilah, 所以我们知道这样的管教， inilah sebuah bentuk yang namanya kasihnya kepada kita. 所以这是给他的爱，对我们的爱心。
Saudara, selanjutnya dikatakan, saudara, 所以接下去这样说， ketika ia menyadari, melihat dan menyadari keadaannya. 当他看到也醒悟到这个一些的情况， Saudara, di King James Version, di sini dicatat dengan begitu baik. 所以这里记载的很好。 Dikatakan he came to himself. 他回到他那里， Dia datang kepada dirinya sendiri. 所以他回到他自己那里去。 Bersyukur kepada Tuhan. 所以我们要感恩， Dia mau datang kepada dirinya. 所以他要来到神的面 Dia mau 前， merefleksi akan dirinya. 所以他要向神有这个回 Dia 应， mau berkaca akan dirinya, 他 saudara. 要在神面前有一个光照， Dia mau merenungkan apa yang sudah terjadi dan apa yang sebelumnya ketika dia bersama dengan bapaknya. 所以他要来回想回忆他以前跟父亲同在的那个时刻。 Ternyata saya ini telanjang. 所以我其实是侧身的， Ternyata saya ini miskin dan melarat. 其实我是非常穷困的， Bahkan lebih buruk dari binatang yang najis. 所以比这个污秽的这个动物更污秽。 Dulu ketika saya bersama dengan Bapa, 当我那个时候跟父亲在一起的， hidupku berlimpah-limpah. 因为我的生活是非常的 Saya 丰 tidak 盛， kekurangan satu 我 apapun. 完全没有缺乏什么， Saya bagaikan pangeran. 我好像王子一样。 Bahkan bapakku banyak budak dan budaknya pun melimpah dengan 所 makanan. 以因为我的父亲有很多的雇工，也有很多的粮食。 Sekarang saya seperti ini. 那我现在变成这样子， Compang-camping. 我已经很衣衫褴 Miskin 褛。 melarat. 我们知道穷困到 Mati 极点 kelaparan, saudara. 还饥饿。 Tidak. Ah, Saya masuk harus bangkit. 他说 Dikatakan. 我必须要起来， Saya harus kembali kepada Bapakku. 我必须要回到我父 Saya 亲 mau 那里去。 bertobat dan saya akan menerima apapun konsekuensinya. 我要接受无论是什么样的后果。 Meskipun harus jadi budak Bapakku, nggak masalah. 如果我成为父亲的雇工也没有问题。 Saudara, ini adalah refleksi dari anak bungsu yang sedang berbuat dosa itu, saudara. 所以我们知道这个是小孩子的反应，当 Dia 他 menyadari 犯罪之后， akan kebobrokan, akan kehidupannya, saudara. 所以他醒悟到他以前的那种 Dia melihat dirinya sendiri 看到他那种犯罪的行 dan 为， merenungkan akan kehidupannya. 所以他一直在思想以前的生活那么美 Pernahkah 好。 kita merenungkan hal-hal seperti ini ketika kita jatuh, saudara? 当我们跌倒的时候，是不是我们有回忆起我们过去的事情？ Saudara, ada kalanya seorang harus jatuh miskin dulu, saudara. 有的时候我们必须要变成贫困， Baru bisa merenungkan dan bertobat. 所以我们才能够会思想，才能够会改。 Sangat sulit sekali seorang yang kaya sedang jaya-jayanya untuk bertobat. 所以我们知道，一个成功的人他很难会改的。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena mereka merasa bisa dan mampu dan tidak butuh orang lain dan tidak butuh 因 Tuhan. 为他们非常认为他们很能干，也不需要有神， Saudara, orang ini patut dikasihani, saudara. 所以这样的人是非常可 Karena 怜 dia 的。 tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu miskin, telanjang, buta dan melarat seperti 其 jemaat di 实他根 Laodikia, 本 saudara. 不知道他自己是贫困、侧身的非常的羞辱。 Kasihan sekali, saudara, kalau Baik. misalkan orang kaya yang tidak menyadari akan hal itu. 所以我们知道，这样富有的人，如果他不醒悟到，他这样是非常可怜的。 Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. 所以我们知道，主耶稣曾经这样说： Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang rum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. 一个骆驼穿过针孔，比穷人比富有的人到天堂更容易。 Saya memiliki seorang sahabat lama, saudara. 我有一个老朋友 Belum lama ini baru kontek-kontekan. 最近我们才有一些联络。 Saya kaget sekali ternyata sahabat saya ini sudah menjadi begitu rusaknya, saudara. 我才知道我这个老朋友已经变成那么坏了。 Dia sukses Tapi- secara materi. 在物质上他非常的成 Dia 功， kaya raya, 他 saudara. 非常富有。 Namun kehidupannya sebenarnya kehidupan rohaninya itu benar-benar dia itu begitu miskin, melarat.
dan Tapi- telanjang dia tidak menyadari hal itu. 但他的灵性是非常非常的担忧，因为他完全不醒悟到他灵性的空虚。 Saya kaget sekali ketika dia mengirimkan akan WhatsApp ke saya dengan foto-foto yang tidak senonoh. 所以我接到他发给我的短信是一些跟他根本不适合他的 Saya 言语， kagetnya luar biasa. 所以我 Saudara. 非常的惊 Ternyata 讶。 ini orang sudah masuk ke dalam pornografi. 所以这样的人已经进入了这个裸体的那个境界里面。 Kemudian saya berusaha ngomong baik-baik dengan dia dan memberikan akan nasihat 所以 kepadanya. 我就跟他好好的谈，我给他一些的建议， Sehingga dia tidak berani lagi kirim foto-foto seperti itu 所以 kepada saya. 他就不敢再寄那些有那个无意的那个照片给我。 Saudara, dia kaya raya, 他非常富有， tapi dia pergi jauh dari Tuhan. Padahal tadinya dia adalah seorang Kristen dan merupakan satu gereja dengan saya. 他以前是跟我一起在一个教会，但是他现在已经远离了上帝， Kasihan sekali saudara. 非常的可怜。 Saya berusaha, saya tiap hari berdoa bagi dia. 所以我每天在为他祷告， Saya terus tiap hari mengirimkan akan renungan-renungan bagi dia dengan berharap suatu hari dia akan kembali. 所以我每天就寄一些那些灵修的课程给他，希望有一天他能够悔改。 Tetapi anak bungsu ini ya saudara, kita melihat 但是我们看到这个小儿子， Tuhan begitu mengasihi dia, 我们看到神这么爱他， sehingga dia juga menyadari akan kesalahannya. 所以他也醒悟到他的错， Dia memiliki tekad untuk berubah saudara, 所以他有一个这个决心要悔要 dan dia 改 ingin 变， segera kembali kepada bapaknya. 所以他要即刻回到他父 Di ayat 亲那里去。 ke-20 dikatakan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. 所以第20节，于是起来往他父亲那里去。 Saudara, tidak ada gunanya jika kita menyadari perbuatan dosa kita. 如果我们没有醒悟到我们所做的， Kalau kita tidak mau mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. 如果我们没有做决心来离开这个罪，回到父那里 Kita 去， harus segera mengambil keputusan 所以我们必须做一个决定， untuk meninggalkan dosa seperti anak bungsu 说 ini. 好像这个孩子离开这个罪一 Dia 样， bangkit dan kembali kepada 所以 bapaknya. 他起来往父亲那里去。 Kemudian dengan hati yang hancur lebur, dia datang kepada bapaknya mengakui akan dosanya. 所以他破碎的心来到了父亲的面前，承认他的罪。 Katanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 所以他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了 Aku 你， tidak layak lagi disebutkan anak 我已 Bapa. 经不配称为你的儿子。 Saudara, pertanyaannya saudara, 那么问题是， jika anak bungsu ini adalah anak saudara, anak Anda, 如果这个小儿子是你的孩子的话， bagaimana sikap Anda terhadap anak ini? 那么你对这个孩子的这个处分又怎么样？ Saudara, mungkin Anda tidak akan menerima kembali anak seperti itu, bukan? 可能我们不会接受这样的孩子回家。 Anak yang sudah begitu menyakiti hati bapaknya 你这样一个很伤父亲的心的孩子 dan bahkan menganggap bapaknya sudah mati. 也认为他父亲已经死了， Mungkin kita akan katakan demikian. 可能我们会这样说 Mati aja lo. 你还是死吧， Ngapain lu pulang? 你回来做什么？ Saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan kamu. 我跟你已经没有任何关系了。 Lagian saya sudah masukkan semua berita baik itu di medsos maupun di koran bahwa saya sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan kamu. 所以我已经把你的消息也放在媒体上面，说你跟我已经断绝了父子关系。 Atau mungkin kita menerimanya tetapi dengan kemarahan yang tidak pantas. 可能我们会接受他，但是我们认为用那些不很逻辑的。 Jika demikian saudara, maka anak kita akan mengalami kepahitan saudara. 所以如果我们这样做的话，那么使孩子更加的伤痛。 Hal seperti ini banyak kita temui. 所以我们知道这样的事情在我们 Banyak 做父 sekali 亲 kita 很多的我 temui 们 di 已经 dalam 遇到， di antara kita 所 saudara. 以在我们当中我们常常有意见的。 Saudara, berbeda
dengan Bapa Tuhan Allah kita. 所以我们看到跟我们天父是完全不一 Saudara, 样 dia 的。 menantikan anak bungsunya itu pulang 所以他在等他的小儿子回来， dengan penantian yang panjang, saudara. 所以那么期待着孩子。 Saya yakin ini Bapak ini setiap hari dia menunggu di depan rumah melihat 我们深 dan 信， menantikan, mengharapkan anaknya 我们深 kembali. 信这个做父亲的每一天就在他的那个门外，期待他孩子早就回 Dari mana 来。 kita tahu, saudara? 那我们从那里能够知道 Ya 怎样 ketika 呢？ anak masih jauh, bapaknya sudah melihat. 但是我们看到他孩子还很远的时候，他父 Inilah 亲已经看 sebuah 到了。 bentuk penantian seorang ayah yang So- begitu mengasihi anaknya meskipun anaknya sudah menyakiti dia sedemikian rupa. 其实呢，孩子非常伤他的心，但是做父亲的还是非常的期待他能够早就回 Saya yakin 来。 bapaknya sangat merindukan anaknya pulang. 所以我们知道他的父亲非常思念他孩子回来， Dan setiap saat menantikan kepulangan anak bungsunya, saudara. 所以他每时每刻都在盼望着他孩子早日回家。 Saudara, Tuhan begitu mengasihi anak-anaknya. 所以我们看到我们天父非常爱他的孩子， Dia menantikan kita. 他在等着我们。 Dia datang kepada kita orang-orang berdosa dengan tangisan, saudara. 所以他用眼泪来到我们每一个犯罪的人， Mencucurkan air mata bagaikan seorang bayi yang baru lahir. 所以他非常爱他的孩子，好像刚 Namun 生 kita 下来 tidak 的。 menyadarinya itu. 但多数时候我们没有醒悟到， Dia datang bagaikan induk ayam hendak mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. 所以他要把他的孩子能够集合在他的枝头 Tetapi 下。 justru anak-anaknya menolaknya. 但是我们知道这些做孩子的已 Bahkan 经 hendak membunuhnya. 反抗他甚至要杀害他。 Ketika mendekati Yerusalem, dia menangisi Yerusalem. 所以当他在靠近耶路撒冷的时候，他在哭泣， Dia menantikan kita pulang, 所 saudara. 以他在等待我们回 Dia 去， menantikan umatnya untuk bertobat. 他在等待他的信徒能够悔改。 Saudara, masihkah kita mengeraskan akan hati kita? 所以我们是不是还要硬着心肠？ Sadarlah dan pulanglah. 所以我们必须要醒悟到能够 Selagi 回 masih 家。 ada waktu, pulanglah seperti anak bungsu yang hilang 所以 ini. 当我们还有时间的时候，我们要像这个小儿子能够赶快回 Pulanglah 家。 anakku. 所以你要回来， Pulanglah kepada Bapamu. 你回来到天父的面前， Pulanglah kepadaku, Bapa surgawi menantimu. 因为天父在等待你。 Saudara, saya yakin memiliki hati seperti ini. 所以我们要拥有这样的心肠， Dan pasti kita akan merasakan akan kerinduan yang begitu sangat 所以我们会认为有这么渴慕的心， agar anak-anak kita cepat kembali kepada kita. 能够教导我们的孩子早日的回家。 Tapi bersyukur kepada Tuhan, 我们非常感恩， anaknya kembali kepada 所以 bapaknya. 他这做小儿子的就回来了。 Saudara, ia mendapatkan anaknya yang sudah pulang. 他已经来得到了这个孩子已经回 Ia 来， melihat keadaan anak yang mungkin sekali kotor, 可能他看到的孩子非常的肮脏， compang-camping dan bau, saudara. 衣衫绫罗， Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. 所以他就发了慈心。 Saudara, kita bersyukur mempunyai Tuhan seperti itu. 所以我们有这样的天赋，我们非常的感 Kita 恩。 mempunyai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada kita 我们 manusia yang 有 berdosa 个 ini. 天赋，他有这样慈心，爱我们这些犯罪的人。 Ia memberikan anugerahnya bagi kita. 他已经给我们这么大的恩典。 Seharusnya kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa yang harusnya binasa dan tidak layak 我们这 dibelas 些罪 kasihan. 人本来是应当灭亡的， Kita melihat bapaknya berlari mendapatkan dia anaknya, lalu merangkul, memeluk dan menciumnya. 我们看到这个做父亲的也赶快跑上去拥抱着他的孩子。 Saudara, ini adalah tanda akan penerimaan tanpa syarat. 所以我们知道这个是代表我们知道无条件的接受。 Saking kegirangannya, 我们看到他快乐到这样 bapaknya 程度， berlari. 我们看到他父亲在跑， Saudara, bukan lenggak-lenggok, saudara, berjalan 他 pelan-pelan, 不是 saudara. 很姗姗的这样过去，
Ya bisa kan, kita kalau misalkan anak kita sudah begitu menyakiti kita, Oh, kita akan menerimanya ogah-ogahan, saudara. 我们看到有这样的孩子，这样使我们的心痛，我们可能接受他，不会这样跑上 Tapi 去的。 tidak demikian dengan Bapa 但 Surgawi. 是我们看到我们的天父不是这样， Demikianlah Bapa berlari, 所以这个- merangkul, 所以这个- dan memeluk, mencium anaknya, 所以 saudara. 这个做父亲的就跑过去拥抱他，与他亲嘴。 Saya yakin anak ini pasti bau babi, saudara. 我们看到这个孩子一定非常感动， Anak ini bekerja menjadi budak penjaga babi. 所以他是一个被人雇工 Pasti 在 bau 放逐 sekali 的，所以他一 Dan 定身体。 pakaian-pakaiannya pun pasti bau dan compang-camping. 所以我们看到他的衣衫绫罗也是非常肮脏。 Wah, saudara, bapaknya nggak peduli, saudara. 所以我们知道他做父亲的完 Karena 全不管这 saking 些， sayangnya kepada 因 anaknya, 为他非常疼爱着他的 dia 儿子， berlari mendapatkan dan memeluknya dan menciumnya. 所以他就跑上去抱着他，而与他亲嘴。 Saudara, ini adalah tanda penerimaan tanpa syarat. 所以我们知道这样是无条件的接受。 Ayahnya tidak banyak bicara, 我们知道做父亲的完全没有多 tanpa 说， menghakimi, 也没有说审判的话。 hanya memeluk dan mencium 我们 anaknya. 知道是用拥抱来亲他的嘴。 Saudara, ada kalanya Ya, tidak baik. banyak bicara itu lebih baik. 有时候我们知道无声胜有声。 Dengan pelukan dan ciuman, 我们知道用拥抱跟他亲嘴， itu pengaruhnya sangat luar biasa Baik. sekali kepada anaknya. 这样的影响对孩子是非常 Sehingga 大的。 anaknya tidak ada kepahitan, saudara. 所以使孩子完全没有感到非常伤痛。 Saudara, ini adalah gambaran Bapa Sorgawi 这是在描述我 yang 们天上的 penuh 父， dengan kasih dan pengampunan. 所以充满着爱和饶恕。 Pengampunan yang tanpa syarat, 所以 saudara. 我们知道他是无条件的饶恕。 Saudara, jika Allah menuntut syarat dari kita, 如果神要有条件来跟我们说的话， maka tidak ada satupun di antara kita yang layak datang kepadanya. 所以我们当中就没有一个配得来到他的面前。 Saudara, luar biasa sekali, saudara. 所以我们知道非常了不起。 Saudara, bukan hanya menerima kita, 所以不单单他接受我们 bukan hanya menerima anak yang durhaka ini, saudara, 不单单接受这个顽梗的孩子， tetapi dia memulihkan statusnya sebagai anaknya, 所以他使他的儿子的名分再恢复过来， memakaikan jubah terbaik, 所以给他袍子穿， memberikan sepatu dan cincin bagi anaknya, 给他鞋子跟戒指戴， dan memulihkan status anaknya, saudara. 就恢复他做儿子的名分。 Saudara, yang sama sekali anaknya itu tidak terpikirkan olehnya, saudara. 所以这个小儿子完全没有会想到有这一幕， Dia sudah berpikir sebelum dia kembali kepada bapaknya. 所以当他还没回到父亲这里的时候，他已经有这个思想， Dia berpikir hal yang paling buruk. 所以他的思想是最坏的一个思想， Dia mau jadi budak bapaknya, 他要 saudara. 成为父亲的雇工。 Tetapi apa yang di hadapannya, saudara, 所以在他的面前发生什么 apa 事 yang 情呢？ dipikirkannya 他在心里所想的， ternyata berlainan 180 derajat. 所以跟他事实已经相违背了。 Anaknya diterima, 我们看到他被接受、 dipeluk, 被拥抱、 dicium, 被亲嘴、 dipakaikan akan baju yang baru, 给他有新的衫 sepatu，yang baru, 给他新的鞋子穿， cincin yang 给 baru, 他有戒指穿， memulihkan statusnya. 能够恢复他的那 Saudara, 个身 luar 份。 biasa sekali akan hati Bapa ini. 所以我们知道这样的父亲，他的经常是非常 Saudara, 了不起 tidak sampai 的。 di situ, saudara. 所以没有不 Tidak 单 sampai di 单 situ. 不单单到这里而已。 Bahkan bapaknya mengadakan sebuah pesta untuk bersuka cita. 所以这父亲就还有设一个宴给他， Dia memotong akan lembu tambun untuk mengadakan pesta untuk kembalinya 所 sang 以 anak 所 ini. 以他就把牛犊牵来宰了，跟孩子们吃喝快乐。 Sebuah pesta penerimaan. 所以这是一个接受孩子回 Sebuah 来的宴 pesta 会， pengampunan, saudara. 是一个饶恕的一个宴会， Sebuah pesta untuk pemulihan. 这是一个恢复的一个宴会。 Anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. 因为我的儿子是死而复活了， Ia telah hilang dan didapat kembali. 失而又得的。
Seharusnya tadinya dibinasa, saudara. 哎呀，其实他应该灭亡的， Tetapi menjadi hidup kembali, mendapatkan status baru, jadi anak Allah. 但是他能够复活过来，成为神的儿子。 Saudara, Tuhan ingin kita memiliki hati seperti 所 hati 以 Bapa. 我们的天父要我们有这样的心肠， Hati yang penuh dengan belas kasihan 我们有 terhadap 充 anak. 满一个怜悯的心肠。 Kasih yang sejati yang tanpa syarat. 我们知道一个无条件的爱， Apapun dosanya. 无论他犯什么罪， Dan sebesar apapun dosa yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. 他的孩子的罪无论有多大， Saudara, terimalah dia kembali. 所以我们要好好的接受他们， Ampunilah mereka. 我们来饶恕他们， Pulihkanlah relasi mereka dengan 我 Anda. 们跟他恢复父子的关系。 Dan bawalah dia kembali 我 kepada 们知道把 Allah. 他带回到神的面前。 Saudara, itu adalah sebuah harapan yang begitu besar dari Tuhan kita. 我们知道我们的神对我们有这样的一个期盼， Biarlah di Hari Bapa Internasional ini 所以在这个国际的父亲节里面， kembali membawa kita untuk merefleksi diri. 所以我们要必须在反省自己， Ayah, seperti apakah kita? 我们成为怎么样的一个父亲？ Adakah kita hati yang memiliki pengampunan terhadap anak kita yang sudah berdosa, yang sudah durhaka terhadap 我 kita? 们对我们那些犯罪的孩子，是不是有存着怜 Memang 悯 berat 的心？ saudara untuk 其实 menghadapi 非 anak 常的 seperti 沉 itu. 重，对这样的孩子， Karena kita sudah merasakan akan sakitnya hati kita 因为 terhadap 我 anak. 们会觉得我们心非常的疼痛。 Tetapi Tuhan ingin kita melakukannya seperti Tuhan melakukannya untuk kepada kita. 但是神要我们对待我们的孩子，就好像神对待我们一样。 Kiranya Tuhan memberkati. 所以愿神祝福他的话。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. 主，我们感谢你赐给我们你给我们的话。 Engkau adalah Allah kami yang begitu mengasihi kami. 你是爱我们的上帝。 Seringkali ya Tuhan kami melarikan diri darimu. 我们时常逃避你， Kami tidak mau dididik oleh Engkau ya Tuhan. 我们不要被你教育。 Karena kami merasa terkekang. 我们认为我们受到很大的压力， Tidak bebas melakukan ini dan itu. 因为我们没有自由在你 Tapi 面前。 sebenarnya Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, yang tidak mengekang kita. 其实你是复活的神，你 Bahkan 不是 Engkau 给我们 memberikan 自由 akan kebebasan bagi kami untuk melakukan segala sesuatu. 你是赐给我们自由来行我们一切的事情。 Tetapi ya Tuhan, yang harus kami ingat bahwa Engkau juga memberikan akan tanggung jawab di dalam 但是 kehidupan 我们 kami. 要明白，你赐给我们一些要 Tuhan 我们 tolonglah 负起的 kami ya 责 Tuhan 任。 agar kami juga memiliki hati seperti-Mu. 主啊，你帮助我们也能够像你一样的 Hati 一个 yang mau 心， mengampuni Nengko seperti yudau Engkau sudah- mengampuni kami. 能够饶恕的心， Dan 好像 kami 你饶 pun 恕我们。 ingin juga mengadakan akan perbaikan relasi kami dengan anak-anak 所以我 kami. 们要跟孩子们有这个沟通，有好的沟 Terima 通。 kasih Bapa untuk firman-Mu. 主，我们感谢你赐给我们你的话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。
Papa. Terima kasih, Papa. Sekarang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang deretan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang deretan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu
untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Terima kasih untuk hambanya Guru Injil Stefanus Christian dan Bapak Simon Petrus yang menerjemahkan. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menyertai. Terima kasih juga untuk vokal grup T2B yang dari Sepatan yang sudah mempersembahkan puji-pujian. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memakai T2B ini boleh menjadi berkat. Saatnya Bapak Ibu kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan doa syafaat pada hari ini. Yang pertama kita khusus doakan para ayah yang sudah diberikan kehormatan menjadi ayah bagi anak-anak mereka. Para ayah adalah sosok pribadi yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan hidup anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Kiranya para ayah diberikan kesadaran untuk menjalankan panggilan ini dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, khususnya pada hari ini kami merayakan hari ayah. Kami berdoa Tuhan untuk para ayah. Kiranya Tuhan Kau membimbing mereka, menolong mereka, berikanlah kesadaran Tuhan. Sehingga semua para ayah menjalankan panggilannya, kehormatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Untuk membimbing dan mengarahkan anak dan keluarga mereka di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, mampukanlah para ayah di gereja kami ini menjadi ayah yang menjawab, merespon panggilan-Mu dengan baik. Mempersiapkan keluarganya, khususnya anak-anaknya untuk takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menentukan masa depan mereka. Tuhan berkati para ayah. Kami percaya Tuhan, panggilan yang Kau berikan bagi mereka juga disertai kuasa dan pertolongan-Mu. Maka semua ayah di gereja kami ini bisa menjalankan panggilan itu dengan baik. Kalau kami mau berserah datang kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati para ayah. Pakai mereka Tuhan menjadi imam di tengah-tengah keluarga mereka. Sehingga melalui pengarahan yang mereka berikan, keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja yang sudah mengadakan ibadah bersama di gedung gereja. Tapi ada juga yang belum. Kita doakan persiapan-persiapan yang sedang dilakukan gereja-gereja untuk mengadakan ibadah bersama di gereja lagi. Mari semua jemaat kita doakan agar kita beribadah, agar kita bisa beribadah bersama lagi di gereja. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memimpin akan persiapan-persiapan gereja-Mu untuk mengadakan ibadah lagi di gedung gereja. Kiranya Tuhan Kau memimpin sehingga semua gereja bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian maka ibadah di gereja bisa berjalan dengan baik dan izin bisa diberikan. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau memampukan setiap pengurus di dalam gereja yang akan mengatur segala sesuatu untuk menjalankan ibadah di gereja bisa melakukannya dengan baik.
Mohon pertolongan-Mu Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah rindu, sudah ingin sekali datang beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan, persiapkan hati kami waktu ketika gereja mengadakan ibadah bersama lagi. Biarlah kami semua Tuhan dengan senang hati datang untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami percaya ada pertolongan-Mu, ada perlindungan-Mu. Sehingga di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, kiranya Tuhan Kau jauhkan ketakutan itu dari diri kami Tuhan. Karena kami percaya kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Asal kami menjalankan apa yang mesti kami lakukan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa berkati gereja-gereja-Mu sehingga ibadah bisa dilangsungkan lagi di gereja, karena kami butuh bersekutu dengan saudara-saudari seiman kami. Dengan doa kami Bapa, berkati gereja-gereja-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat pada hari ini. Kiranya kasih daripada Allah, penebusan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai-Mu, memberkati engkau sekalian, memberkati keluargamu, menjadikan keluargamu diliputi oleh anugerah Tuhan, sehingga engkau menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan diberkatilah engkau sampai keturunan-keturunanmu juga, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi jemaat semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama merayakan Hari Papa Internasional. Saya mengucapkan selamat untuk papa-papa yang ada di rumah. Kiranya di masa PSBB ini, ketika kita banyak di rumah, kita sebagai seorang ayah lebih punya waktu, lebih banyak untuk bersekutu dengan anak-anak kita. Kiranya waktu atau momen ini kita boleh memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tema kita di bulan ini, tema besarnya adalah tema-tema tentang seorang ayah. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan hari Papa Internasional ini juga mendorong kita menjadi ayah yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di masa normal baru ini, saya mengingatkan saudara sekalian untuk tetap ingat bahwa masa ini walaupun disebut normal baru, wabah COVID-19 ini belum berlalu. Jadi saudara sekalian diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Ketika pergi keluar menggunakan masker, jangan lupa kita menjaga kesehatan kita, mencuci tangan kita, menggunakan disinfektan ya jika perlu, dan juga menjaga kesehatan tangan kita dengan menggunakan sanitizer. Dan saudara sekalian, kalau keadaan kita sudah jauh lebih baik lagi, kita mengharapkan bahwa di bulan Juli kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan di pos nanti ketika menjalankan ibadah bisa disesuaikan dengan aturan-aturan daerah.
Kita harapkan kita boleh berkumpul bersama-sama lagi dan kita boleh beribadah bersama-sama di dalam Tuhan, di rumah ibadah seperti sedia kala lagi. Kita terus doakan supaya kondisi Indonesia boleh jauh lebih baik sehingga boleh kembali menjadi normal. Tuhan memberkati kita semua.